Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Abang Mat sihat tu. Alhamdulillah. Jadi kita tengok kitab kita Ta'limul Aulad, kita berhenti naknya di muka surat 25. Tapi dah lama dah tak baca, kita tengok sikitlah awal tu. Kita berada di bawah tajuk besarnya timbangan amalan. Timbangan amalan. Lepas ni hisab. Lepas ni meniti titian sirat. Sebelum ni hisab. Dia hisab dulu, baru timbangan amalan. Hisab kita sebut dah, hisab yakni dia nak menilai amalan. Hisab ni nak menilai amalan. Adapun timbangan amalan, dia nak menzahirkan penilaian tu. Bila timbangan amalan orang nampak, dinyatakan berat mana, banyak mana amalan dia. Hisab ni maksud dia menilai siapa lebih banyak amalan. Hisab kita sebut dah, dia ada 3 cara. Kalau orang yang beriman, Allah Ta'ala tutup dia. Tutup dia, dia antara dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Itu hisab. Kemudian dibentangkan amalannya, innamal ardu dipanggil. Nabi sebut hisab ni dia pertama hanya dibentangkan sahaja. Yang ni hisab orang yang beriman, dibentangkan dosa-dosa dia antara dia dengan Allah. Kemudian dia mengakui, Allah Ta'ala tanya, ni ke dosa yang kau buat sekian, dosa ni. Orang beriman dia akan kata ay Rabb, na'am ay Rabb, na'am ya ay Rabb. Yang ni benar ya Allah, benar ya Allah. Sampailah orang beriman ni dia rasa dia binasa dah lah, habislah, dosa dia banyak. Masa ni antara dia dengan Allah Ta'ala sahaja, orang lain tak nampak. Itu hisab orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, qad satartuha alaika fid dunya. Dulu masa di dunia Allah Ta'ala tutup banyak dosa yang kita buat, orang tak tahu. Antara kita dengan Allah, Allah Ta'ala tutup. Wa ana aghfirha lakal yaum, hari ni aku ampunkan semua. Orang beriman Allah ampunkan dosa dia, dan pembentangan dosa dia tak dilihat oleh orang lain. Antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Dia panggil hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat kitab amalan dengan tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Hisap yang mudah macam tu, dibentangkan, kita mengaku. Kemudian hisap orang yang kafir dan jahat. Jadi Allah Ta'ala bentangkan, semua orang nampak. Semua orang nampak dia punya amalan jahat dia. Kemudian hisap orang munafik. Orang munafik ni dia tak mengaku. Bila Allah Ta'ala sebut dia buat dosa, dia tak mengaku. Dia kata tak, dulu saya beriman, saya mengucap, saya sembahyang, saya puasa. Yang munafik ni yang kena al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin yang kita baca tu hanya kena pada munafik sahaja. Hari yang mana ditutup mulut, tak boleh cakap. Pasal orang munafik dia mohong, dia cakap. Tidak, Allah Ta'ala jadikan apa yang boleh cakap apa? Tukallimuna aydihim, tangan dia bercakap. Tashhaduhum arjuluhum, kaki dia menjadi saksi. Paha, tulang dan daging dia. Ini orang munafik saja yang dapat. Orang beriman tak. Orang kafir jelas dah. Baik. Ada pun orang kafir dengan munafik, Allah Ta'ala akan sebut haula illadzina kazabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Inilah golongan yang menipu, tidak beriman pada ayat kami, dan laknat Allah kepada orang yang zalim. Ini timbangan amalan. Timbangan amalan nak menzahirkan. Baik, jadi kita tengok sebelah tu. Bacalah firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf, wal waznu yawma izinil haq. Timbalan amalan pada hari itu adalah benar. Yang ini adalah adil. Kalau sambungan ayat ini, surah Al-A'raf ayat 8 dan 9.
faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sambungan ayat ni. Barang siapa yang berat timbangan amalan baik dia, maka dia adalah orang yang berjaya. Yang ni siapa yang timbangan dia yang baik tu berat walaupun sikit. Ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud, berat tu sikit saja, 0.1 je, 0.0001 je, berat sikit je amalan baik dia masuk syurga. Itu yang dosa dia yang banyak, Allah ampunkan. Itu yang kita kata masuk syurga dengan rahmat tu. Kalau masuk syurga dengan keadilan Allah, kena bakar semua. Bakar lu dosa tu, dosa-dosa yang banyak tu. Disebabkan kita punya amalan banyak, dia dapat tampung dosa tu. Dia lebih sikit daripada dosa kita yang banyak, lebih sikit saja Allah ampunkan yang banyak dosa tu, sebab lebih amalan baik dia. Kemudian sambungannya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sambung ayat ni, ayat yang ke-9. Maksud dia Allah Taala sebut barang siapa yang kurang timbangan baik dia, timbang-timbang yang baik kurang, berat yang jahat, walaupun berat tu sikit je, sikit sangat, maka dia masuk neraka dululah. Dan kita sebut dah tuan-tuan, alangkah ruginya siapa yang timbangan baik dia kalah dengan timbangan jahat. Pasal Allah Ta'ala ni nak bagi kita masuk syurga semua, rahmat Allah. Sehingga kan kita kalau buat kebaikan, Allah gandakan berapa? 10 sekurang-kurangnya. Kita tahu manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa buat baik ganda 10. Kalau buat jahat, wa manja abi sayyati fala yujza illa mislaha. Siapa yang buat dosa takkan dibalas melainkan macam tu juga. Nak ceritanya, kalau buat baik ganda 10, buat jahat macam tu lah. Takkanlah tu yang kata Ibnu Mas'ud, wailul liman ghalabat wahdatuhu asyaratah. Sangat rugi, sangat celakalah orang yang satu dia tu mengalahkan 10. Dosa tu satu je, sekali buat satu, tiba-tiba dosa tu lagi banyak daripada yang pahala yang 10 kali ganda tu. Cumanya dia berhati-hatilah. Dia ada dosa yang mana dia dipanggil sebagai al-muhlikat ataupun al-mubiqat. Muhlikat, mubiqat ni maksudnya dosa yang amalan pun tak boleh tolong kita, hancur. Muhlikat, mubiqat ni yang menghancurkan kita. Antaranya apa? Kufur memang tak boleh buat apa. Syirik, lagi apa? Zalim, memutuskan silaturahim, dia boleh menghancurkan. Macam mana ada seorang perempuan derhaka mak bapa, itu memang susah lah. Walaupun kita ahli ibadah, puasa kuat, ibadah rajin, sedekah rajin, derhaka mak bapa, dia memang menghancurkan. Dia tak boleh menyelamatkan kita. Tuan-tuan pun tahu kisah seorang perempuan yang mana dia puasa siang hari, dia sembahyang malam, kemudian dia zalim kan, dikurung kucing, tak bagi makan, dan dia masuk neraka. Jadi berhati-hati. Menuduh orang tu tak berzina, kita tuduh dia, bahaya tu. Hina ulama, bahaya tu. Hina ulama, bahaya. Takut mati hati. Baik. Dengan dalam erti kata lain, pada hari kiamat segala amal kita yang baik dan jahat ditimbang dengan dacing mizan pada hari itu, tidak dizalimi dan tidak mengurangkan satu kebajikan pun, dan begitu juga tidak ditambah dengan satu kejahatan, tidak ada kezaliman nasum. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan ayat lain. Dan akan diletakkan timbangan. Cuma ulama khilaf, setiap orang ni ada timbangan ke tak? Sebagai ulama kata setiap orang ada timbangan dia sendiri. Ada pandangan yang pertama, semua orang dia ada timbangan khas untuk dia. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kata tak, timbangan ni satu saja, dan timbangan ni sangat besar. Ada hadis disebut timbangan tu kan boleh ditimbang langit dan bumi. Besar tu boleh timbang langit dan bumi, boleh letak, sehingga para malaikat terkejut tengok besar sangat. Maka malaikat kata, liman hada ya Rabb, ya Allah, ni untuk siapa ni timbangan yang besar sangat ni, boleh timbang langit bumi? Maka dikatakan liman, Allah Taala sebut liman syi'tu min ibadi, bagi hamba yang aku kehendaki, bagi orang yang aku kehendaki di kalangan hamba aku. Maka malaikat pun kata, ma abadnaka haqqa ibadati, kami akan sembah kamu ya Allah dengan sebenar-benar ibadah. Tapi malaikat mana ada timbangan? Malaikat yang ada timbangan ni hanya bagi manusia dan jin. Ini orang yang beriman. Orang kafir tak ada timbangan tu. Orang kafir tak ada timbangan tu. Dia apa dalam Quran sebut, dia dah tak beriman tuan-tuan, memang neraka tu. Tak ada timbangan. Baik, terus saja masuk neraka. Para ulama berselisih pendapat tentang benda yang ditimbang. Setengah mengatakan bahawa amalan, memang ada kata amalan yang ditimbang. Ada yang kata dijadikan jirim. Ada yang mengatakan books, ini buku catatan amalannya, buku dia yang ditimbang.
Dan ada pula yang mengatakan badan dia, umpunya badan tu memang letak dia terus atas timbangan. Letak dia atas timbangan terus. Demikianlah mereka saling berkhilaf. Tak apa tu, mana-mana pun sama je. Nak cerita kalau mana satu yang berat. Berat baik ke berat yang buruk. Baca pula firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Fa amma man utiya fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya disebabkan banyak kebajikan dan taat, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang, kehidupan di dalam syurga yang diredai, sedangkan hatinya berasa puas. Sebaiknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah ibunya Ummu Hawiyah. Fa bukan ibunya, fa Ummu Hawiyah. Tempat kembali dia lah dirujuk di sini. Ialah neraka Hawiyah. Di sini adalah satu kesalahan yang besar yang tidak wajar orang-orang yang berakal lalai dan lupa daripada memperbanyakkan amal baik. Amal baik itulah kita punya bekalan di akhirat. Masa yang ada tuan-tuan, hargailah tuan-tuan. Bila-bila je boleh kita boleh meninggal tuan-tuan. Bila-bila saja. Saya baru ni tuan-tuan tengok di Masjid Bukit Putus ada Tok Siak dia meninggal. Tok Siak, ada Tok Siak, Tok Awi kenal? Tak kenal Masjid Bukit Putih. Saya agak dia duduk di Taman Berkat di mana? Di tu Taman Berkat dia Kemuntingan kan. Saya kenal dia, saya bagus dia. Dia duduk di Masjid Bukit Putih tu. Dia sangat tegas tapi bersih. Tetapi Masjid Bukit Putih sangat bersih. Dia marah sungguh orang yang terpakai kasut dalam tandai marah. Saya antara orang yang kena marah dia tak kenal. Saya pun tak tahu tu dia garang, dia bekas pegawai waran. Memang garang lah tuan-tuan. Semua orang dia marah. Imam semua orang kena marah tuan-tuan. Dia garang sungguh. Saya Ustaz Ling kena, Imam Nasir kena, ramai. Dia rajin. Tapi bagus, kerja bagus. Masjid Bukit Putih tu memang bersih sungguh lah. Ramai orang lah yang kena marah. Tapi saya nampak dia kerja bagus. Saya tak apalah, dia marah nak buat macam mana tuan-tuan. Dia memang jenis garang pun. Tapi saya simpatilah dengan dia. Sebab bila dengar cerita rupanya dia bercerai dengan isteri dia, anak 10. Cerai dengan bini dia kahwin dengan orang lain, anak 10 tuan-tuan. Saya bila anak 10 boleh bercerai ni agak luar biasa tuan-tuan. Saya wallahu alam lah, Allah lebih mengetahui lah. Tapi saya kesian lah lepas dia bercerai dengan bini dia kahwin lain, anak-anak dia pun tak duduk, dia duduk seorang-seorang. Tapi dia buat kerja masjid bagus. Dia punya kerja masjid memang bersih. Tek kucing tak ada langsung kat masjid tu, dengan pasu, minyak wangi, bersih sungguh. Jadi sangat bersih. Tapi tiba-tiba dia jatuh kat rumah dia dan dia meninggal semalam, hari Jumaat. Meninggal hari Jumaat. Semalam dia meninggal di hospital Taiping. Ada orang dia sihat tuan-tuan. Sihat orang dia. Tinggi, badan sedap lah. Sihat, tak tahu dia jatuh kat rumah dia seorang-seorang dia. Anak-anak dia 10 pun tak duduk dengan dia. Jatuh masuk hospital Taiping, tak dan kot nak pergi ke Bainun, meninggal di hospital Taiping. Tanam pun semalam di Masjid Bukit Putus. Tapi saya agak tak sangka lah dia dalam keadaan kita nampak cergas kan. Orang dia cergas, okey, tiba-tiba darah tinggi kot. Dia jatuh jadi pendarahan. Selang apa hari dia meninggal dunia. Macam terkejut sebab dia orang dia sihat. Sihat sesihat-sihatnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia dalam kalangan orang yang beriman lah. Dia meninggal bagus lah, meninggal hari Jumaat. Baik, jadi masing-masing ada ujian lah tuan-tuan, hidup masing-masing. Nak ceritanya tuan-tuan, mati ni kalau demai sekejap je. Tu yang Nabi sebut, beramallah sebelum datang 5 perkara kan. Kita tahu iqtaniu khamsan qabla khamsin. Jangan tunggu tuan-tuan, jangan tunggu. Sehingga Nabi sebut fahal tantazirun, adakah yang kamu tunggu ni, yang kita duk tunggu-tunggu ni? Faqran munsia yang pertama, miskin yang melupakan. Maksud dia susah. Sebab kita ada masa kita senang, ada masa kita susah. Jadi takkanlah tengah senang ni tak mau beramal, nak tunggu susah dulu. Susah yang melupakan. Melupakan apa? Melupakan untuk beramal. Pasal duk fikir susah. Susah sana, susah sini, yang tu tak kena. Takkan nak tunggu susah baru beramal. Kalau jangan tunggu susah sangat. Kita dah teruk sangat, miskin sampai tak ada apa. Yang melupakan kita daripada hal-hal akhirat. Duk fikir kesusahannya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, au ghinan mutriya, ataupun kita nak tunggu kaya yang menyebabkan kita jadi sombong. Ada orang kadang-kadang dulu masa dia hidup sederhana okey, bila dah kaya lain. Bila kaya lain.
Bila dah kaya tuan-tuan, sibuk dengan kereta mahal, sibuk main golf, sibuk jumpa kawan-kawan apa yang apa kaya-kaya. Jadi sibuk tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok apa ramai orang, Nabi sebut betul, sombong yang menyebabkan apa, kaya menyebabkan sombong. Tuan-tuan perasan tak founder yang kaya-kaya, yang apa, yang berniaga, terutamanya orang perempuan lah. Orang perempuan, bila dia kaya, biasanya dia jadi bercerai dengan suami dia. Dia itulah beza orang lelaki dengan orang perempuan, dia ada beza sikit lah. Orang lelaki ni biasanya kalau dia banyak duit, dia fikir apa? Kalau tuan-tuan ada anak dan isteri, tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan fikir apa? Kahwin satu lagi. Orang lelaki ni kadang-kadang bila banyak duit, tuan-tuan ada kesenangan, tuan-tuan nak berkongsi dengan anak dan isteri. Kita nak bahagiakan isteri dengan anak-anak, biasanya lah. Kita kalau ada duit, kita nak buat rumah elok sikit. Untuk apa? Isteri dengan anak-anak. Kalau ada duit lebih sikit, kita mesti isteri dengan anak-anak. Dia nak berkongsi, nak membahagiakan. Ini kajian tuan-tuan, orang buat kajian. Orang lelaki ni biasanya dia ada duit, dia sangat teringin, kebiasaan orang lelaki lah tuan-tuan. Dia ada duit, dia nak berkongsi dengan isteri, dengan anak-anak dia. Tapi sebahagian orang perempuan, bukan semua, sebahagian, bila dia kaya, banyak duit, dia rasa dia tak perlukan lelaki dia. Ini kajian tuan-tuan. Itu yang bila dah kaya, duit banyak, dia dah tua, anak-anak pakat bagi duit kat dia, tak ya, aku tak perlu hang. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, kadang-kadang terlalu cepat kufur kepada suami. Bila dia dah rasa kuat, dah ada duit, anak pun banyak duit dah, aku boleh terbang lah. Dia terbang lah. Dia rasa dia tak perlu lagi pada lelaki dia. Banyak berlaku pada founder-founder yang dah kaya kan, duit dah banyak, maka dia dah rasa macam tak payah lelaki dia ni, aku pun dah mampu. Dan kaya yang menyebabkan sombong ni banyak. Qarun dulu beriman pada Nabi Musa, tapi dia kaya, dia jadi sombong. Dia asal beriman, dia bersama dengan Nabi Musa. Qarun tu sepupu Nabi Musa, sama-sama lawan Firaun. Tapi bila Allah berikan kekayaan, maka dia jadi sombong. Takkan nak tunggu kaya yang sombong. Sebab kita tak tahu kita bila kaya jadi lagu mana. Kita tak tahu. Kita semua kata aku kalau 10 juta baik. Siapa tahu bila dah kaya nanti. Baik, tuan-tuan boleh jadi berubah. Dah kaya, beli Ferrari. Bila dah beli Ferrari, masuk grup Ferrari. Bila masuk grup Ferrari, macam-macam orang kita jumpa. Atas situ kita akan tengok diri kita berubah ke tak berubah. Baik, Kemudian Nabi sebut, takkanlah nak tunggu sakit. Betul tak? Yang ketiga, tengah-tengah sihat lah tuan-tuan. Takkan dah sakit, dah kena gauk, tak boleh jalan. Betul tak? Macam-macam penyakit boleh main. Penyakit ni kadang-kadang dia main terkejut. Saya ada satu jemaah baru ni, saya pergi Kenuri, saya sembang dengan dia. Saya tak tanya pun, dia cerita, orang tua, umur nak dekat 70 lah. Dia kata saya ni tak sihat, dia kata. Duduk dengan saya. Saya kata kenapa pakcik? Dia kata saya ni operate habis badan saya ni. Apa kali operate pun tak tahu. Pasal apa? Dia kata dia tengah kait buah pelam. Sebab dia, pakcik tu rumah dia dekat dengan surau, adalah satu surau tu. Tapi saya tak pernah nampak muka dia. Dia tak pergi surau lah. Tapi rupanya dia kata dia tak sihat. Oh, patutlah dia tak pergi surau, dia tak sihat. Lama dah lah, mungkin nak dekat 10 tahun dah dia tak sihat. Betul, saya tak pernah tengok muka dia. Jadi kata ceritanya dia tengah kait pelam, tiba-tiba dia sakit. Dia jatuh dan dia rasa macam nak mati lah. Merangkak lah. Padahal dia tak ada kesimanan, dia tak ada darah tinggi, dia tak ada apa langsung. Dia sihat, badan dia steady je, orang kerja. Tiba-tiba tuan-tuan sakit. Bila pergi hospital Tepeng, operate, hempedu pecah. Hempedu meletup. Hempedu ni penting, dia filter. Tuan-tuan kalau tak ada, dia macam filter lah. Tuan-tuan kan bila tukar minyak enjin kereta ada filter kan. Itulah hempedu. Kita makan santan yang minyak-minyak ni, dia yang nak tapis. Penting hempedu tu. Jadi dia pecah terus. Doktor pelik, macam mana boleh pecah? Tak tahu apa boleh pecah. Kotlah kadang ada batu ke apa, dia tak ada apa, dia pecah terus. Bila dah pecah tu, doktor pelik. Pertama, macam mana boleh pecah? Yang kedua, doktor pelik, macam mana boleh hidup lagi? Biasanya kalau pecah mati, kalau pecah dalam. Bila pecah dia akan masuk lah. Dia operate dia pada pukul 1 tengah hari, dia keluar 11 malam. Dia nak buang. Lepas tu doktor kata lah, pakcik tak boleh makan yang berminyak, lemak, santan apa, tak boleh. Tapi dia mana tahu dia makan juga. Bila dia makan juga, jam rupanya, usus jam. Usus tu jadi keladak habis semua. Dia tak ada yang nak filter dia. Operate, dia tunjuk banyak operate pula. Oh, saya tengok macam dalam dunia ni macam-macam penyakit tu. Betul tak tu? Kita tak sangka nak jadi, benda nak jadi. Jadi tuan-tuan dah operate, dia bagi tahu saya sekarang ni hati dia pula rosak semua. Hati rosak, tuan-tuan tunggulah, muka jadi kuning,
mata jadi kuning, tu hati dah mula rosak Tapi saya fikir macam-macam. Tapi dia cerita kat saya, dia tak boleh pergi haji, dia tak boleh ni, tak boleh tu. Itu yang Nabi sebut, takkan tunggu sakit. Tuan-tuan lah ni lidah boleh baca kan, baca Quran. Takkan nak tunggu stroke nanti ditarik lidah ke dalam, tak boleh baik dah. Ada jemaah tu dia kena stroke, darah tinggi ke stroke habau, lidah habis lah. Sebab stroke ni dia rosak. Dia kenapa orang stroke? Memanglah urut lah apalah, tapi biasanya stroke tisu otak tu rosak. Dia rosak. Tisu otak tu lah untuk gerak lah, tengok lah, untuk cakap. Bila tisu otak tu rosak, dia memang kekal. Macam abang ipar saya, dia tengok macam ni, nampak sampai sini tak nampak. Dia otak dia salah, bukan mata dia rosak. Dia sihat macam biasa. Dia tengok sampai sini tak nampak, baru nampak. Macam ni sudut berapa darjah dia tak nampak. Asal bawa lori gaji 7-8 ribu, dah jadi lagu tu mana boleh bawa lori. Dia bawa lori tanker besar tu, tak boleh bawa lori dapat sok-sok. Daripada sihat dah tak nampak, umur baru 40-an. Yang muda lagi kena stroke. Jadi dia rosak, tisu otak tu rosak. Takkan nak jadi macam tu. Jemaah saya jumpa tu memang kaki masjid bagus lah, tapi bila bercakap ni saya tak faham sangat. Macam lidah dia tarik ke dalam ke macam mana saya tak tahulah. Jadi dia takkan nak tunggu yang tu baru nak baca Quran. Lah ni kita boleh baca Quran sedap, berlagu sedap je, kita tak guna benda tu. Lah ni boleh baca-baca, tidak, nanti dah tak boleh baca, tuan-tuan rugi. Masa ni menyesal sangat lah. Dulu sihat-sihat boleh baca, tak mau baca. Takkan nak tunggu sakit. Kemudian Nabi sebut au haraman mufnida, ataupun nak tunggu tua yang nyanyuk. Betul tak? Tunggu tua. Dah tua mula. Kita kena tahu otak kita ni biasanya dalam 40 ke atas, ataupun 35 ke atas pun dah. 35 ke atas tu dah separuh umur Dia bukan lagi macam 35 ke bawah. Dia tak sama dah. Kita kena akui. Sebab kadang-kadang ada orang dia dah 40, dia dah 35 ke atas, 50, dia rasa dia muda lagi. Dia tak sama dah, tuan-tuan. Dia lain dah. Kemampuan otak kita ni tak sama dengan bawah 35 untuk kita belajar sesuatu. Orang yang bawah 35 otak dia lebih bagus untuk ingat sesuatu, untuk mahir dengan satu bidang. Bawah 35 lebih baik. Kita punya anggota pun sama, makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Ada satu jemaah tu dia cerita, dia ada kawan dia di USM. Dia ni runner antara terbaik lah. Kalau runner lari, antara yang terbaik USM tu nombor 1. Tapi dia ni kedekut beli kasut apa. Dia kalau suka lari, kasut kena beli yang 1000 punya, 1000 lebih punya. Yang 300-400 pun boleh, tapi kalau kuat lari kena beli yang mahal. Tidak lutut rosak. Dia kedekut sikit. Kedekut nak beli kasut mahal-mahal, bagi kasut murah. Umur baru 50 lebih, lutut dia dah macam ni. Saya nak cerita, nampak badan kita lama-lama dia rosak. Dia makin lama dia akan rosak. Sebelum dia rosak habis, tuan-tuan, badan kita ni breakdown habis, tuan-tuan, kita manfaatkan dulu. Nanti dah breakdown semua dah, tuan-tuan, ni tak boleh, tu tak boleh, barulah teringat aku nak sembahyang, aku nak buat apa. Macam pakcik yang saya cerita tu, saya tak tahulah sebelum dia pecah, dia punya tu, dia main masjid mengaji ke tak, wallahualam. Tapi yang saya jumpa, dia dah sakit dah masa tu. Alangkah ruginya masa dia sihat walafiat, tak ada penyakit, dia tak manfaatkan, rugi. Kemudian Nabi sebut tu yang keempat, sakit. Bila mai dah sakit, habis, tuan-tuan. Yang kelima, takkanlah nak tunggu apa? Au mautan mujhiza, mati yang mengejut. Mati memang mengejut lah. Mati kita mai dengan jalan yang kita tak sangka. Saya ni umur belum 40, tapi kawan yang mati yang mai. Mati aksiden, mati sakit, buah pinggang rosak, mati kanser. Banyak lah, tuan-tuan. Kalau nak kira banyak lah kawan-kawan yang saya kenal mati lah. Jadi mati kalau demai mujhiza, terkejut, dan kita tak sangka. Dan saya ingat saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu pakcik, satu masjid itulah, surau. Pakcik ni adalah dikatakan dia ni lah pakcik yang paling sihat kat surau tu. Dia umur 60, tapi tak nampak 60. Dia jaga makan. Dia tak makan manis-manis, dia makan tak banyak, dia makan ulam. Dia makan macam orang Melayu lah, ulam-ulam. Dan bila saya pergi surau tu, memang dia kata, Ustaz, yang ni lah yang paling sihat sekali. Orang surau semua puji dia, memang sihat sungguh. Badan steady, badan dia sihat, duduk bergerak, cergas.
Dan dia selalu nasihat. Dia nasihat imam, nasihat, semua nasihat. Nasihat saya pun dia nasihat juga. Dia nasihat, dia urut saya, ustaz kena makan ulam-ulam. Nasihat macam-macam, bagus dia. Dan dia berkata, ustaz dia ni cukup bagus. Kami kenal dia daripada muda lagi. Dia ni bukan orang duduk saja, orang bekerja. Macam-macam kerja dia buat, dia tak reti duduk diam. Ada orang tak reti bekerja, ada kan, reti tidur ya. Yang ni tak reti duduk, tak reti tidur, tak reti duduk diam. Dia reti buat kerja, tak boleh duduk. Memang baguslah tuan-tuan, orang macam tu bagus. Sihat walafiat. Saya kagum dah tengok dia, sihat, cergah, jalan melaju. Tiba-tiba dia balik Pantai Remeh, meninggal di Pantai Remeh. Meninggal dari ayak. Jatuh. Dia kalau jatuh dari ayak ni biasa jantung jantung. Saya terkejutlah tuan-tuan. Sebab dia berkata dia tak ada penyakit langsung. Orang yang bagi mandi nampak biru badan, biru. Jantung lah tu. Biru, hitam sikit jantung lah tu. Tu tanda jantung. Tapi dah umur 60 dia pun tak operate lah. Jadi baru saya tahu dia memang sihat. Dan dia memang tak ada penyakit langsung. Pasal apa tak ada penyakit langsung? Pasal dia tak pernah check langsung. Itu kan. Dia kena check tuan-tuan naknya. Memang tuan-tuan tak check memang tak ada lah tuan-tuan. Saya punya maklum, mana ada minum air mana? Minum kopi tak ada gula. Sebab dia duduk di hospital, dia duduk apa? Dia duduk tengok orang kecil panas kan, cuci kan. Dia cukup takut gula. Tak minum gula. Tak minum gula, nasi makan sikit. Tapi kena juga kecil panas. Keturunan kecil panas. Macam mana? Kena juga kecil panas. Nak cerita tuan-tuan, jangan tunggu mati. Kalau mati mai dia mai mengejut. Jadi boleh beramal dulu tuan-tuan. Kemudian sedangkan kesemua orang yang berakal tidak suka dan redha memasukkan dirinya di dalam perhimpunan mereka yang kedua. Semua tak mau. Yang kedua yang mana? Yang berat timbangan jahat dia. Timbangan baik dia kurang, yang jahatnya berat. Itu yang kedua. Sebab tu dia ada antara amalan yang memberatkan. Tuan-tuan, kalau ada orang tulis kitab kan, amalan apa? Bagaimana nak memberatkan timbangan amalan? Antaranya itulah apa dia? Nombor satu sekali adalah baik akhlak dia. Taqwa dan baik akhlak. Itu nombor satu. Siapa yang baik akhlak dia akan mengalahkan segala ibadah yang lain tuan-tuan. Nabi sebut, ma min syai'in yudha'u fi mizanil 'abdi asqalu min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu pun amalan yang diletakkan di atas timbangan amalan yang lebih baik lebih berat daripada baiknya akhlak. Baiknya akhlak dia lebih berat daripada banyaknya semayang, banyaknya puasa, banyaknya berzikir. Baik akhlak lebih berat. Sebab baik akhlak lebih susah tuan-tuan. Bukan senang bergaduh dengan orang kita dulu minta maaf. Bukan senang bila orang kedekut dengan kita nak pemurah dengan dia. Bukan senang orang yang kenduri kita tak mai, kenduri dia yang Johor tu kita pergi. Bukan senang 5 kali kenduri dia Johor mai, kita kenduri sekali tak mai. Kalau biasa aku tak pernah tengok muka dia. Kalau biasa-biasa ni marah tuan-tuan. Bukan senang. Siapa yang boleh macam tu tuan-tuan, akhlak dia baik. Bukan senang nak merendahkan kita punya sombong. Bukan senang kita nak merendahkan. Mula-mula minta susah tuan-tuan. Bukan senang orang buat jahat kita nak balas baik. Susah. Allah Ta'ala sebut sendiri, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Tak ada orang yang boleh balas kejahatan dengan kebaikan kecuali orang betul-betul sabar sungguh. Betul-betul sabar sungguh pun boleh. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak ada orang yang boleh balas kejahatan dengan kebaikan melainkan orang yang betul-betul sabar dan orang yang betul-betul beruntung. Dzu hazzin azim. Kemudian Nabi sebut wa inna sahibul khuluq, dan sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang baik ini la yasilu ila darajatis saim alqaim. Dia akan sampai ke darjat orang yang banyak puasa dan banyak sembahyang tahajud. Tapi yang kita nak banyak puasa, tahajud pun banyak, akhlak pun baik. Itu yang kita nak. Baik. Kemudian yang kedua tu apa dia? Yang kedua adalah amalan takwa pada Allah. Yang ni kita tinggal segala dosa, buat segala yang wajib. Satu lagi ada puasa, antara yang berat juga amalan. Satu lagi yang kita tahulah, zikir. Kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimah, 2 rangkap kalimah yang ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Dan timbangan berat. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tu. Yang tu berat dalam timbangan. Allah Ta'ala suka.
Kalau nak cari zikir apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Tapi kita kena tahulah, ulama kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama semua sepakat. Semua sepakat. Tidak ada zikir, apa-apa zikir pun yang lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Baca Al-Quran nombor 1. Jadi Quran jangan tinggal. Zikir pun zikir. Sebab apa kita banyak amalan? Dia ada zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ala wala haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahumma salli ala Muhammad. Banyak-banyak zikir kan? Macam-macam zikir ada kita tengok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Macam-macam zikir ada, baca Quran ada. Sebab tu ada sahabat Nabi yang dia nak berselawat semua. Nabi tak bagi. Dia nak berselawat zikir tak mau baca Quran. Nabi kata tak, cukup 1/3 ataupun 1/2 kalau nak selawat. Yang lain tu Quran. Ada zikir yang lain. Kenapa ada banyak? Pertama, ada orang kadang-kadang dia berat je ni, dia ringan je ni. Buat mana mampu kan? Buat mana mampu. Yang kedua, masing-masing tu ada kelebihan dia. Baca Quran ada kelebihan dia, zikir ni ada kelebihan dia, semua ada kelebihan dia. Sebab tu kalau boleh jangan tinggal semua. Tapi kalau dia orang hanya hafal Quran, dia hafal 30 juzuk, bukan senang nak ingat. Maka yang paling afdal bagi dia Quran lah. Kalau dia nak ingat balik tu bukan senang. Quran susah nak ingat betul-betul. Dia senang hilang. Lebih senang daripada unta yang diikat pada talinya. Jadi Quran jangan tinggal. Banyak mana pun berzikir, sehari buka Al-Quran baca. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, mana-mana rumah yang dibaca Al-Quran, rumah itu akan dilapangkan rezeki dia, akan dilapangkan hati dia, diturunkan keberkatan dan rahmat. Rumah baca Quran. Kat rumah baca Quran. Sebab di rumah tu dia akan jadi kelapangan, ketenangan dan kedamaian. Quran tuan-tuan. Malah saya tengok Dr. Said Ramadan Al-Buti sebut, antara benda yang banyak menyelesaikan, memberi ketenangan dan kelapangan dengan kita bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita cemburu tengok orang yang orang ada kereta mewah, kita cemburu. Orang ada rumah mewah, ada orang ada isteri 2, 3, 4 isteri, kita cemburu. Kita tengok benda-benda dunia. Dia dapat pangkat, gaji dia banyak, dia berniaga laku. Tapi Nabi sebut yang patut cemburu ni 2 orang. Nombor 1 apa? Orang yang hafal Quran, diberi Al-Quran, dia baca Quran siang dan malam. Tak cemburu ke dia? Allah Ta'ala berikan dia hafal kalam Allah, Tuhan sekalian alam. Quran ini kalam Allah, Tuhan sekalian alam. Dia boleh hafal. Dia boleh hafal dan dia boleh baca siang dan malam. Dan kita tak diberikan. Lepas tu kita sangat cemburu pasal kita tak dapat. Dulu masa zaman muda, kalau dapat surat cinta kan, baca seronok. Surat cinta daripada kekasih. Kita tengok kekasih dia orang yang cantik, lawa, rupawan, bagi surat cinta, kita cemburu. Ini surat daripada Allah, kalam Allah. Dia boleh hafal dan dia boleh baca siang dan malam. Patutnya kita lebih cemburu. Kita lebih cemburu pada benda yang lain. Dia boleh hafal kalam Tuhan sekalian alam, kita tak mampu. Yang kedua, orang yang diberi harta, dia sedekah siang dan malam. Patutnya kita cemburu. Baik, kemudian jika demikian, yang sebenar berakal itu akan tetap menjadi mesin tangan baju. Macam mana ni? Seringkali serta-merta menghadap ke arah pekerjaan kita yang sebenar-benar dikerjakan di atas dunia, supaya kita termasuk di dalam pimpinan mereka yang pertama. Maksud dia banyak beramal lah. Banyak beramal. Kalau betul-betul nak jadi golongan yang pertama, banyak beramal lah. Amalan-amalan yang menambahkan pahala kita lah. Yang sah dikatakan kepada mereka yang sebenar-benar beruntung dan bernasib baik. Apa yang diharapkan, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk di dalam perhimpunan ini. Jadi kita harap Allah jadikan kita dalam golongan yang diberatkan timbangan amalan lah. Bila timbang yang berat timbangan amalan yang baik. Baik. Habis tuan-tuan. Kita tengok sebelah. Meniti titiang sirat. Sebelum saya lupa tuan-tuan, dia ada satu lagi. Hisab, timbangan, satu lagi. Yang ni semua orang kena. Semua. Tak kira siapa pun. Semua. Hisab ada yang tak kena. Hisab ada yang tak kena. Orang mati syahid tak kena hisab. Orang yang meninggal hari Jumaat, kalau dia baiklah, dia tak kena apa? Soalan kubur.
kalau dia orang yang baik lah. Tapi kalau dia orang yang tak baik, dia tak dapat kan. Semayang apa pun tak, mana nak dapat benda tu, kelebihan tu. Orang kafir pun meninggal hari Jumaat. Tengok pada amalan. Kafir meninggal hari Jumaat. Orang yang kena gantung penjara semua biasanya gantung hari Jumaat, pagi Jumaat. Pagi Jumaat supaya dia dapat kelebihan tu lah. Dia akan gantung biasanya sebelum subuh ataupun lepas subuh. Sebelum kan? Subuh kan? Biasanya lepas gantung dia berbiang Ustaz. Jadi dia dah mati boleh ambil lah. Lepas subuh lah. Baik. Jadi satu lagi tuan-tuan yang semua orang kena. Dalam hadis yang lain Nabi sebut ada 70,000 umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. 70,000. Tapi tak ada orang pun yang boleh terlepas pada satu benda. Semua orang tak boleh lepas. Yang ni dipanggil soal. Soalan ni Allah Ta'ala tanya, semua Allah Ta'ala tanya, mati syahid ke? Termasuk dalam 70,000 tu yang banyak bertawakal, humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Tak kira yang mana dia tak apa, dia tak jampi serapah, dia tak jampi apa, menjampi benda yang salah, dia tidak percaya kepada sial dan majal, bertawakal pada Allah. Ini termasuk dalam 70,000 masuk syurga tanpa hisab dan azab. Tapi tidak ada orang yang terlepas daripada satu benda. Semua orang kena. Dia dipanggil soal tentang 4 benda. Soalan ni bukan hisab, soalan. Soalan ni semua kena. Soal dia panggil. Dan ada hadis yang sahih Nabi sebut la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki hamba tu takkan bergerak daripada padang mahsyar ataupun di titian sirat. Wallahu a'lam. Ada yang kata di padang mahsyar soalan ni, ada yang kata di titian sirat. Tengah tiang sirat tu soalan ni. Jadi soalan ni takkan bergerak kaki seorang hamba tu. Takkan bergerak. Tak kira mati syahid ke tak mati syahid ke, kaki dia takkan bergerak sehinggalah ditanya 4 benda. 4 benda ni lepas. Hatta yus'al an arba', sehingga ditanya 4 benda. Yang pertama, nombor 1, an umrihi fima afnah. Umur dia di mana dia habiskan. Nak jawab ni panjang. Lagi panjang umur kita, lagi banyak kita merapu, lagi banyaklah nak jawab. Sebab tu jangan sia-siakan umur. Itu nikmat. Nikmat ni akan, memang semua nikmat akan ditanya. Itu Nabi dengan para sahabat Nabi kan, satu hari Nabi lapar. Nabi lapar ni, batu kat perut. Tak ada makan. Nabi keluar, jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun ada makan. Sayyidina Umar pun angkat, ada batu juga. Lapar. Dia sebab ikat batu tu nak bagi apa? Perut ni kecil, kurang rasa lapar. Kurang sikit lah. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, lapar juga Sayyidina Abu Bakar. Ikat batu juga kat perut. Tak makan masa tu. Boleh jadi masa perang Khandaq lah, susah kena kepung kan. Jadi pergi kat rumah seorang sahabat. Sahabat ni dia ada makanan. Dia sembelih seekor kambing, dia masak, dihidang untuk Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Makanlah sampai rasa puas. Maka Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, dia ni demi Allah, nikmat ni akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita baca selalu kan al-surah Takasur. Maksud dia pada hari kiamat akan ditanya tentang segala nikmat. Semua akan ditanya. Nombor 1 nikmat umur dulu. Umur panjang kan. Tentang umur, malaikat tanya, buat apa dengan umur? Buat apa dengan umur? Nombor 1. Nombor 2, an jasadihi fima ablah. Ni badan ni. Mata, telinga, tangan, kaki, hang guna kat mana? Jalan kat tempat baik ke? Dia tanya soalan tu. Yang ni jadi panjang. Kaki buat apa, tangan buat apa, telinga, mata buat apa, ni badan ni. Di mana kita rosakkan dia? Kita guna di mana? Tentang banyak jalan kaki di masjid ke, tentang banyak apa. Dia memang lama-lama dia akan ada kesan tuan-tuan. Dia ada kesan, betul tak? Kita selalu baca, kadang-kadang mata jadi rabun. Macam itulah. Kita selalu apa, macam-macam benda lah tentang benda baik yang tuan-tuan buat. Lama-lama badan kita akan rosak. Macam benda lah, kereta ke apa duk guna selalu, dia akan rosak lah. Berjihad di jalan Allah kan Nabi, macam Khalid Walid habis semua. Badan ni tak kurang 100 tikam habis semua. Kesan panah, tombak, pedang. Badan dia di situ. Yang dia rosakkan badan dia jalan Allah. Badan dia. Yang ketiga, an malihi, harta. Sebab tu jadi sangkut. Nabi sebut, Nabi tengok waktu malam Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala buka kan. Tengok dalam syurga, tengok banyak orang miskin. Orang kaya mana? Sangkut dekat tanya tu. Orang kaya sangkut dekat harta tu. Wa an malihi fi maktasabahu, mana kau ambil
Ni harta dia banyak ni, dapat pada mana? Dia tanya semua. Wa aina apa? Kat mana hang habiskan dia? Kat mana hang dapat, kat mana hang belanjakan dia? Tanya satu-satu. Sebab tu ingat, lagi banyak nikmat kita kat dunia, lagi panjang soalan kita. Tapi kadang-kadang dah lumrah kita cemburu dengan orang yang lebih banyak duit daripada kita. Tapi kita lupa rupanya adilnya Allah, lagi banyaknya harta, banyak soalan di sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, ni untuk orang yang ada ilmu lah, yang ustaz, para ustaz yang mengaji, tuan-tuan. Wa an ilmihi fima amila, tentang ilmu dia buat apa dengan ilmu dia, beramal ke tak. Sebab dia nikmat juga. Allah Ta'ala pilih sebahagiannya untuk mengaji agama. Ngaji agama, dapat ilmu, boleh hafal hadis, boleh hafal tafsir, jumpa ulama, talaqi. Ini nikmat Allah Ta'ala pilih. Tak semua orang Allah Ta'ala pilih jadi macam tu. Jadi bila Allah Ta'ala pilih jadi golongan tu, apa yang kau buat dengan ilmu tu? Yang lagi sedih dapat ilmu tak beramal, lagi sedih ilmu dia tak beramal. Tanya ilmu. Maknanya lagi banyak ilmu, lagi banyak yang kita abaikan, lagi panjanglah ceritanya atas tu. 4 benda tu ditanya. Dan yang ni ditanya tak kira sesiapa pun, maka dia akan ditanya di atas titian sirat. Sebagai ulama kata, di padang mahsyar. Tak akan bergerak selepas dia jawab satu, baru lepas. Habis tuan-tuan. Syuruklah tuan-tuan. Akan datanglah kita masuk tu, meniti titian sirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan titian dan jambatan di atas neraka. Inilah yang dikatakan sirat. Sirat lah titian sirat. Sirat tu maksudnya titian lah, jambatan yang menjadi ni padang mahsyar, ini titian di syurga, titian sirat, bawah di neraka, dan jarak dia sangat jauh lah. Sangat jauh, hanya Allah yang tahu jauh dia. Bukan dekat tu syurga ni, jauh, sangat jauh. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la